supaya melancarkan kutipan derma. Jadi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyimpan untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi tanpa membuang masa, saya menyebut yang berbahagia antara Ustaz Ibrahim Somad. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati pengurusi yang bahagia, Pak Syed Nazri Hussein selaku Timbalan Ketua PAS Kawasan, Kepala Subramaniam, Timbalan Pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Kebangsaan, dan juga pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Pahang, Saudara Fadil Ustaz Azman Al-Hafiz, Ketua Pemuda PAS Negeri, dan juga Pemuda Kawasan. Yang hormati seluruh staf kepimpinan PAS Kawangan DK21, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian. Saya tidak cadang di masa yang panjang malam ini, sebab tuan-tuan pun dah dengar banyak. Cuma saya nak sampai berita gembira satu. Berita gembira ni ialah berita tadi Al-Fadhil Ustaz Syahid sebut, isu yang besar melanda negara kita, khusus di kalangan penderoka sekarang ni ialah hasrat kita lah, hasrat pakat rakyat yang kita sebutkan dalam buku jingga, iaitu kalau kita diberi mandat pada pilihan raya kali ini, kita bercadang untuk memasukkan semua penderoka, semua ladang-ladang Felda Plantation dengan penderoka Felda. Itu hasrat kita, dan sebagai bukti kita edarkan borang-borang permohonan. Di waktu yang sama, tuan-tuan kena ingat, di waktu yang sama pengurusi Felda Kasih Isa Samad, beliau telah pun mengajarkan mesyuarat lembaga pembangunan koperasi, dan dalam mesyuarat tersebut, mesyuarat itu diadakan waktu Datuk Zulkifli Wahab, pengurusi KPS, berada di luar negara mengerjakan umrah. Sebagaimana jadi maklum, dalam mesyuarat tersebut beliau telah mengeluarkan surat daripada Perdana Menteri supaya melantik Tan Sri Isa Samad sebagai pengurusi pembangunan Felda KPS, pengurusi KPS. Dalam mesyuarat itu beliau dilantik sebagai pengurusi KPS. Ini rancangan besar. Tujuannya ialah aset yang ada dalam KPS ni besar, dan inilah cagaran besar bila Felda Global Venture akan diapungkan di pasaran saham. Yang Perdana Menteri janji dengan rakyat penderoka Felda, penderoka akan dapat durian runtuh. Tak tahulah buah ke dahan, tak tahu, tapi runtuh-runtuh. Ini rancangan besar dia. Bersama-sama mereka ni ada 4 orang yang masuk sebagai anggota ahli koperasi. Tan Sri Dr. Yusof Noh, bekas pengurusi Felda, Presiden Global Venture sendiri, dan pengarah urusan Felda Holding Tan Sri Sabri Ahmad, mantan pengarah urusan Felda Holding Tan Sri Muhammad Bakar Sadiq. 4 orang. Mereka ni merancang supaya mengambil semua ladang-ladang Felda Plantation, ya, dan ladang ini dicagarkan kepada Felda Holding. Felda Holding akan gunakan ladang ini sebagai cagaran untuk lancarkan saham di BSKL. Maka dia pun bergerak ke setiap negeri untuk minta persetujuan kerajaan negeri, sebab tanah ni kerajaan negeri punya. Hatta tuan-tuan sekalian, tanah yang tuan-tuan duduk Felda Jitun ni, walaupun hutang dah habis tahun 2004, ya, dan tuan-tuan masih tak dapat geran lagi sampai kali ini, ya, bermakna tanah yang dimiliki oleh Felda Jitun 21 masih lagi dipegang di peringkat pejabat tanah galian negeri Pahang. Walaupun tuan-tuan dah bayar hutang,
Hutang dah habis. Selagi geran belum diserah, belum jadi hak milik, dia masih boleh di bawah tangan Felda. Felda boleh buat sesuatu. Cuma dia tak berani cagar tanah Felda sebab dari sudut perjanjian, secara resminya dia dah jadi hak pendoka, cuma legally, undang-undangnya belum, sebab geran belum jadi hak milik. Belum dapat geran lagi. Tapi Felda Plantation, dia dah bawah kerajaan negeri. Kerajaan negeri, pegawai pihak pengurusan Felda pergi ke negara-negeri untuk dapat persetujuan. Cagarkan kepada Felda Holding. Dua negeri dah bersetuju, Pahang dan Terengganu. Pahang negeri pertama setuju cagar 99 tahun. 99 tahun. Kita janji nak masuk, nak bagi rakyat tanah ni. Dia bagi ke Felda Holding. Apa yang berita gembiranya, 28 bulan 10 baru-baru ini, kita dah bangkitkan isu ni. Sebab dari sudut undang-undang, Tan Sri Iso Samad tak layak jadi pengurusi KPF. Syarat nak jadi pengurusi KPF, dia mesti pendoka Felda, atau anak pendoka Felda, atau kaki tangan pendoka Felda yang bergaji tetap. Tiga-tiga syarat ni tak ada pada Iso Samad. Dari sudut undang-undang, dia tak layak jadi pengurusi KPF. Kita bantah. Kita hantar memorandum kepada Suruhanjaya Pembangunan Koperasi. Akhirnya pihak Koperasi Suruhanjaya hantar surat kepada KPF, pecat 4 orang. 28 bulan 10 bawah ini, mesyuarat diadakan di Kuala Lumpur, yang dipengurusi oleh Datuk Zulkifli Wahab. Zulkifli adalah pengurusi KPF. Dalam mesyuarat tersebut, Datuk Zulkifli isytihar, saya dengan ini memecat 4 orang ahli, digugurkan daripada Koperasi Bangunan Felda. Siapa yang gugur? Yang pertama, pengurusi Felda, Tan Sri Iso Samad, digugurkan. Yang kedua, Tan Sri Dr. Yusof Noh, bekas pengurusi Felda, digugurkan. Yang ketiga, Tan Sri Sabri Ahmad, Presiden Global Venture dan pengarah urusan Felda Holding Siam Berhad, gugur. Yang keempat, Tan Sri Muhammad Bakar Saleh, iaitu mantan pengarah urusan Felda Holding Siam Berhad. Empat-empat ni tuan-tuan digugurkan daripada Felda KPF. Digugurkan daripada KPF. Apa maknanya? Maknanya tanah tuan-tuan selamat, insya-Allah. Tanah yang nak dipajakkan itu kemungkinan besar tak jadi. Sebab pihak KPF menentang. Kenapa mereka tentang? Sebab selama ini Felda Plantation ni menghasilkan pendapatan 2 juta setahun. 2 juta. Bila dipajak, Felda hanya dapat 251 juta. Dia rugi 1.5 bilion setahun. Buat apa pajak? 1.5 juta setahun. Buat apa pajak? Kalau tak pajak, dapat 2 juta. Pajak dapat 251. Kalau pajak dapat 2 bilion setahun. Kalau kita tak pajak, dapat 2 bilion. Kalau pajak dapat 251 juta. Apa pajak? Lalu mereka menentang. Dan saya pernah yakin, tuan-tuan sekalian, dengan terkeluarnya 4 orang ini, kemungkinan besar durian runtuh yang disebut oleh Menteri itu dahan dah runtuh. Kita akan selamatkan tanah ini. Bila ada orang dia marah sebab dia kata sebab penokor tak dapat duit. Duit ni tuan-tuan dengan tanah, bayangkan kalau tanah dicagar 99 tahun, berapa generasi kita hilang? Paling tidak 2 generasi. 99 tahun. Nak masuk penokor tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Sebab itu kita gerak nak selamatkan ini. Dan kita yakin dengan dana yang ada, kalau kita urus dengan baik, Felda ni pernah menjadi penyumbang utama kepada negara
satu masa dulu. Sebab itu untuk sekalian, ya, dengan luasan tanah Felda plantation seluas 367,000 hektar, kita yakin dana yang terkumpul sebanyak 2 bilion, bila kita masukkan pendoka di situ, ya, anak-anak kita generasi kedua, ketiga Felda, dan kita balik semula fungsi Felda sebagaimana diasaskan oleh zaman almarhum Tuan Razak, insya-Allah. Ya. Yang kedua saya nak sentuh, ya, ialah berhubung dengan komentar daripada Menteri, ya, Presiden MCA Tuan Suhaili semalam. Ya. Tuan Suhaili dia buat kenyataan, dia kata kalau PAS menang di Pahang, pusat judi genting semua dan semua akan ditutup kerana hukum hudud akan meninggalkan kesan yang besar kepada orang bukan Islam. Dia adakan satu forum, MCA buat forum hudud. Balik dunia nak kiamat dah tuan-tuan. MCA buat forum hudud, ahli panelnya buat MCA. Tujuannya nak menakutkan orang Cina tentang hukum Allah, hukum hudud. Dan dia menyebut bahawa kalau hudud ni berjalan, orang bukan Islam di Malaysia akan terus ditindah, ditekan, akan kena potong kaki, kena potong tangan dan sebagainya. Okay. Tujuan dia satu je, tujuan untuk menakutkan orang Cina jangan sokong DAP, sebab DAP katanya sokong hudud. Kita pula dalam Pakatan Rakyat, DAP tentang hudud. Bayangkan, dia pusing berita ni. Ya. MCA beritahu Cina, DAP sokong hudud. Padahal DAP menentang hudud. DAP tak setuju tentang hudud. Kenapa? Kerana bagi dia bercanggah dengan perlembagaan negara. Kalau tak bercanggah, tak apa. Yang kedua, MCA pula menakut-nakut kaum bukan Islam. Kita beritahu, elemen jenayah syariah ni ada 3. Satu, hudud. Yang kedua, qisas. Yang ketiga, takzir. Nak laksanakan hukum hudud, undang-undang kita gazet. Tapi nak sabit kesalahan, payah. Sebab itu, Kak Pasing buat kenyataan. Dia kata kalau hudud berjalan di Malaysia, akan lebih ramai orang berzina. Sebab payah nak cari 4 orang saksi. Saksi zina kan syarat 4 orang. Dan 4 orang ni mesti orang baik-baik. Untuk imam, pakat untuk bilang, 2 orang untuk siap. JKK tak boleh. Orang baik-baik ni pergi tengok, nampak betul, baru dilaksanakan. Jadi kata dia payah nak menentukan ini. Maka dia kata ini akan meningkatkan orang melakukan zina. Komen daripada Saudara Pasir. Saya nak sebut perbandingan tu sekalian. Di Kanada, rakyat Kanada ada 33.5 juta. 33.5 juta. Berapa kes rokok yang direport? 24,350 kes. Di Amerika, rakyat Amerika ada 306 juta. 306 juta rakyat Amerika. Berapa kes rokok? 95,136 kes. Selama setahun. 95,000 setahun. Di Malaysia, kita ada 28 juta. Berapa kes yang dilaporkan? Yang direport lah. Yang tak report banyak. Yang direport 1,431. Arab Saudi berapa? Arab Saudi penduduk dia ada 25 juta. Berapa kes rokok yang direport? 59 kes setahun. Hanya 59. Pasal apa? Sebab orang takut. Kalau tak cukup syarat untuk hudud, dia akan dihukum takzir. Contohnya ada kes rokok, tapi saksi ni seorang, maka dia tak kena hukum hudud, tapi kena hukum takzir. Hukum takzir apa dia? Mungkin kena penjara, mungkin kena rotan, ya. Macam contoh pencuri lah. Tuan-tuan tinggal kereta, enjin hidup, tuan-tuan masuk dalam kedai, datang pencuri, ambil kereta buat lagi. Lalu kita pun tangkap pencuri.
Apakah pencuri itu kena potong tangan? Tak. Dia tak mencuri ke? Memang dia mencuri. Sabit salah mencuri. Tapi tak cukup syarat untuk potong tangan. Sebab kereta ditinggal tempat tak selamat. Enjin jalan, enjin hidup, tuan tak ada. Dalam kes macam ni, apakah pencuri terlepas? Tak lepas. Mungkin kena penjara. Mungkin kena sebat. Bila tak cukup syarat hudud, dia akan hukum takzir. Okay. Sebab tu kadang-kadang perkara yang melibatkan hukum, saya tengok sebenarnya tujuan besar apa yang kita buat sekarang ini, bagaimana untuk kita susun semula. Sebab pilihan raya 13 ni dianggap pilihan raya paling penting dalam sejarah Malaysia. Sampai Perdana Menteri pun tak tahu bila nak buat. Dia tanya Rosmah kata kita pergi haji dulu. Balik haji kok pun dapat ilham. Balik haji, program pertama dia Sai Pusat. Lepas tu dia pergi ke Hawaii. Pak Haji pergi ke Hawaii solat. Balik pada Hawaii, berakhir bulan 11, bulan 12 pemilihan Mesyuarat Agung UMNO. Dan kita yakin paling cepat pilihan raya kemungkinan diadakan selepas Hari Raya Cina. Hari Cina ujung tahun bulan 11, bulan 1, kemungkinan bulan 2 atau bulan 3. Seluruh pengkaji menyebut pilihan raya kali ini dianggap paling sengit. Pasal apa? Sebab di mana-mana muk rakyat sekarang ialah muk perubahan. Pergilah mana-mana pun. Saya pergi ceramah di Johor. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Rata-rata kebanyakan rakyat dah muak dah. Sebab penyelewengan dibuat ni tiap-tiap tahun melampau-lampau. Audit negara tegur. Tiap-tiap tahun teguran yang sama je, tuan sekalian. Benda yang sama. Tapi tiap-tiap kali teguran, tahun depan akan berlaku benda yang sama. Sebab itu kita yakin dengan perubahan pilihan raya 13 kali ini, insya-Allah kita difaham pun, kita harap kita akan dapat mengecapi perubahan yang sama. Selangor sekarang ni tuan Sofia yang terbaru, kerajaan negeri buat gaji minimal RM1,500 seorang. Mana-mana rakyat yang bekerja dengan jabatan, mana-mana jabatan bawah kerajaan negeri Selangor, office boy, berapa gaji? RM1,500. Gaji paling minimum RM1,500. Selangor memulakan perubahan ini. Tak adalah 800, 600, 700, tak ada. 1,000 tak ada. Minimum RM1,500. Office boy RM1,500. Tukang kebun sekolah baru kerja, belum kumpul jawatan, RM1,500. Start gaji RM1,500 di Selangor. Lahir saja anak, terus ditawar RM200 masuk dalam akaun. Buka akaun anak yang baru lahir. Waktu umur 18 tahun, duit tadi sentiasa akan bertambah. Dan dia dah buat perancangan. Pelaburan ini menjelang umur 18 tahun, simpanan anak tadi ada RM10,000. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan duit potong duit tanah semula, dipotong tiap-tiap bulan RM40 sekar, 10 ekar. Simpan. Tiap-tiap bulan dipotong ni duit tanah semula. Disimpan di mana? Simpan di KPF. Dilaburkan dalam koperasi Selda. Takkan tak ada untung. Kita bayangkan kalau RM17,000 disimpan dalam koperasi selama 30 tahun. Bila tuan-tuan tanam semula, tebang pokok, duit tanam semula dipulang balik. Berapa lama start daripada mula potong sampai tuan-tuan dapat semula duit? Kuartal 25 ke 30 tahun. Ada yang 35 tahun pun ada. Ada yang buat sulam tanah sendiri. Sulam dia tak bayar. Bila tuan-tuan tebang pokok lama, baru bayar. Ada yang dah tebang sampai sekarang pun tak bayar lagi. Kalau simpan RM17,000 selama 35 tahun, sebut dia tuan-tuan, KPF bayar keuntungan purata 15%. Ada yang 13%. Kalau 13% setahun, selama 35 tahun, berapa tuan? 100? Dia kurang 100 jumlah ribu.
115,000. Sebab tu bila PAS kita tawar pada rakyat, kita akan hapus hutang Felda. Kalau kita perintah, kita akan hapus hutang Felda. Orang tanya macam mana hapus? Kata, hapus dana duit tanah semula, kita masuk koperasi. Tiap-tiap tahun ada untung, kita tak bayar kepada pelokor. Ya. Tak bayar, mana bayar? Tetap 17,000 tu lah. Ya. Sedangkan keuntungan tiap-tiap tahun koperasi bayar untung. Kalau seorang 17,000, total kali berapa ratus ribu pelokor? Berapa bilion duit simpanan tu? Ya. Katalah 1 bilion. 1 bilion. Tahun kali dibayar 15%, tak ke 100, 50,000. 150 juta. Ya. Tapi tak pernah bayar. Sebab tu kita kata, kalau kita perintah, kita boleh hapus hutang Felda. Hapus macam mana? Bukan. Duit keuntungan koperasi terus ditolak hutang pelokor. Tu tak masuk lagi isi rong sawit. Tak masuk lagi duit kotor, minyak kotor dan sebagainya. Tak masuk lagi angkutan dan sawit yang dijual. Tak masuk lagi buah sawit yang reject, yang diproses semula. Oh, banyak juga. Tapi tak dia bagi sebut banyak sangat, takut naik angin. Tapi saya nak sebut bahawa sebenarnya sebab itu mereka sangat takut pendokor buat perubahan. UMNO cukup takut sebab kita bayangkan kita penyata hutang tak tahu berapa kos jalan ladang, berapa kos gacun, morning. Ya, skor Felda lah, skor Felda, tak tahu. Sedar-sedar hutang 80,000. Padahal hasil tiap-tiap bulan ambil. Ada yang terbaru dalam rekod kita, ya, berlaku di Felda Cuping. Perlis. Hutang dia 120,000 ringgit. 120,000. Di Felda Kota Gerangi, pelokor nak ambil balik, cek hutang dengan Felda 110,000 hutang dia. Di Palung, Felda Palung, ada seorang pelokor nak ambil balik ladang dia, berapa kena bayar? 90,000. Jadi maknanya tu kan, kalau hutang 120,000, padahal duit tanah semula dipotong setiap bulan. Jadi berapa sebenarnya kos? Sebab tu kita kata, ya, mereka sangat takut, ya, kebangkitan pendokor. Bila pendokor sama Felda, akhir pendokor menang. Ya, dia cukup takut sampai dia merayu, janganlah sama-saman. Kita kata kat kita pendokor bukan nak saman, tapi bayarlah Pak. Ya. Kita bayangkan perahan minyak sawit. Sekarang baru naik 21. Sebelum ni 17-18. Waktu kita tanam dulu, ni boleh tahu. Kalau kita ambil benih daripada Felda Tekam Resort, ni benih yang dibuat kajian khas. Pembajaan 4 kali setahun, proning ikut peraturan, hasil 24-25%. Lalu pendokor serah Felda buat semua. Benih diambil ikut pembajak. Mestilah ikut sistem yang dia nak. Tapi kenapa perahan 18? Padahal benih diambil ikut Felda nak. Pembajaan pun ikut sistem Felda, proning ikut sistem Felda. Kenapa perahan tak dapat 24 sebagaimana yang dijanji waktu mula-mula janji dulu? Akibatnya apa berlaku? Bila pendokor ambil balik, urus sendiri, ternyata, ya, banyak beza. Banyak beza. Saya boleh sebut saya ada ladang Felda. Ya, saya ada ladang di kampung. Saya ada ladang sawit lah. Ya, saya usaha sendiri. Macam tuan-tuan lah, pakai tunjuk je lah. Ya. Di kampung saya ada batu balai, kebetulan saya beli tanah, saya cuba tanah sawit. Saya nak tahu berapa kos. Berapa kos baja, kos proning, kita boleh buat. Walaupun pihak PAS, kita bukan berkelahi dengan pengurus Felda.
bukan lain dengan kaki tangan, mereka ni bekerja. Tapi saya sebut campur tangan UMNO dalam pengurusan Perda yang merosakkan Perda. Campur tangan UMNO dalam pengurusan Perda. Kita bayangkan TPS macam mana mereka nak ambil. Campur tangan UMNO lah yang merosakkan yang pengurusan Perda. Mereka ni kaki tangan, mereka bekerja dengan Perda. Ya. Mereka walaupun tak puas hati, tapi dia tak boleh lawan sebab dia bekerja. Dan kita pun faham. Ya. Yang kita tentang ialah sistem. Ya. Sistem dan campur tangan UMNO. Macam sekolah lah. Bila UMNO campur tangan di sekolah, habis. Tukar kebun lebih kuasa pada Bursa. Bursa takut tukar kebun. Bursa nak tukar cikgu, tanya tukar kebun dulu. Boleh tukar tak? Tukar kebun kata jangan tukar sebab dia kuat UMNO. Tak tukar. Pasal apa tukar kebun? Tukar kebun ketua calon UMNO. Wasak habis sistem dia. Ada seorang cikgu, dia ni kuat menyekompas sikit. Tukar kebun, jumpa pengetua Bursa, minta tukar cikgu ni. Tukar kebun dia suruh. Melampau. Saya sebut dalam Dewan Negeri dulu, campur tangan UMNO lah yang merosakkan kaki tangan kerajaan. Okay. Campur tangan UMNO melampau yang merosakkan. Orang UMNO pengarahan dia lisan. Bila kita kena tindakan disiplin, pegawai kena. Sekarang pegawai tabung haji duduk mana? Duit tabung haji berlaku penyelewengan. Yang merekod dalam penjara siapa? Pengurus besar tabung haji. Dia arah orang politik. Orang politik arah lisan. Pegawai tak buat, tak boleh sebab menteri arah. Minta surat, dia tak keluar surat. Pihak pengurusan nak buat arahan ke bawah, kena bertulis. Buat surat. Surat ni jadi bahan bukti dalam mahkamah. Akhir siapa yang kena masuk rokak? Pengarah urusan. Merekod dalam penjara. Orang politik tak kena. Penyelewengan duit PJRT zaman Anwar Musa. Riuh tu negara. Yang masuk lokak siapa? Pegawai. Anwar kena tangkap tak? Kereta dia kena tangkap. Akhirnya, inilah kita harapkan insyaAllah mudah-mudahan kita berusaha ke arah perubahan tersebut. Dan kalau sekiranya kita kekalkan BN, benda yang sama lah. Tak ada benda lah. Kalau Kota Pilihan Raya ni kekal pada nasional, kita tak seharap apa-apa. Sama juga air macam tak ada lagi. Air malam je ada sebab nak mandi wajib ni malam ni. Ya, tak ada air. Tekanan air pun juga. Perdana Menteri janji datang dulu nak bagi 40, nak bagi 10 juta untuk naik taraf empangan air kita. Sampai sekarang tak dapat. Ini nak pilihan raya semula ni. Benda yang sama. Kalau UMNO, nanti benda yang sama akan berulang. Nak tengok perubahan, kita harus buat perubahan politik. Bila Pakatan Rakyat berkuasa, kita akan rasai perubahan tersebut. Dan perubahan ke arah yang lebih baik, insyaAllah, sebagaimana yang berlaku negeri-negeri yang telah kita menangi. Saya dikisahkan untuk malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Saya nak maklum 23 program. Jangan lupa kita ada satu majlis pelancaran isu Central Convention ni akan dilancarkan secara resmi. Peringkat kebangsaan dia akan diadakan di Bandar Pusat Dinka. Tarikhnya pada 8 hari bulan. InsyaAllah bersama dengan pegawai pihak pengurusan bekas pegawai tinggi Bank Negara Dr. Rosli akan hadir sama. Ya. Yang keduanya jangan lupa pada 2 hari bulan 12 Saudara Mahfuz Omar di JK 11. Ya, 2 hari bulan Saudara Mahfuz Omar di JK 11. InsyaAllah 30 hari bulan Bok Lokman di JK 18. Ya, mudah-mudahan kita dapat bersama dalam program-program tersebut. Sekian dulu untuk malam ni. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum. Jadi terima kasih kepada Ustaz. Dan begitulah selesainya pertemuan kita, ceramah kita pada malam ini. Jadi saya sebagai pengurusi mohon ampun dan maaf di atas silap dan salah. Dan terima kasih kepada puan-puan yang sedia terus bersabar menunggu sehingga selesai. Jadi kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih Ifarah dan suratul As. Terima kasih.